Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, untuk taklimat perpustakaan pada hari ini, saya akan berkongsilah dengan tuan-tuan ataupun dengan anda semua berkenaan dengan bagaimana kaedah untuk kita mencari maklumat secara mudah. Jadi maklumat-maklumat yang kita akan kongsikan dengan anda semua ini adalah lebih kepada maklumat-maklumat secara maya ataupun maklumat secara online. Okay, baik. Sebelum tu, saya Huzairul Hezri bin Saidin, bertugas sebagai pustakawan di IPG Kampus Tengku Bainun. Okay, jadi untuk hari ini, saya cuba fokuskan kepada dua pautan yang saya rasa sesuai untuk membantu anda untuk mencari bahan-bahan untuk membuat latihan apabila anda berada di rumah. Memandangkan sekarang anda tidak ada masa untuk datang ke perpustakaan, jadi kita cuba, Perpustakaan Zahbah cuba mengambil inisiatif dengan berkongsi maklumat-maklumat ataupun pautan-pautan yang kita rasakan sesuai untuk kegunaan anda. Okey, jadi untuk pagi ini kita teruskan kepada slide kita yang kedua. Okey, untuk hari ini macam saya kata awal tadi, kita akan fokuskan kepada U-Pustaka dan juga blog Perpustakaan Zahbah. Okey, untuk makluman anda, U-Pustaka ni dia mengandungi bahan bacaan secara maya. Maksudnya anda semua boleh mengakses ataupun mendapatkan bahan-bahan bacaan, kajian, rujukan, research dan sebagainya secara percuma. Okey, jadi benda-benda ni memudahkan anda untuk anda membuat assignment sebab seperti yang kita sedia maklum, anda sebagai pelajar memerlukan maklumat-maklumat akademik. Jadi untuk maklumat-maklumat akademik ni kita perlukan bahan-bahan yang boleh dipercayai. Okey, jadi bahan-bahan yang boleh dipercayai ini kita boleh tengoklah research yang ada di dalam U-Pustaka. Jadi banyak research yang saya rasa mungkin sesuai untuk kegunaan anda. Dan selain daripada itu juga U-Pustaka ini juga membolehkan anda untuk meminjam buku dengan 8 perpustakaan terpilih, 8 perpustakaan awam dan perpustakaan khusus yang terpilih selain daripada perpustakaan negara. Jadi mudah untuk anda, selain daripada anda membaca bahan-bahan secara maya ataupun online, anda juga boleh meminjam buku-buku yang anda rasakan sesuai daripada perpustakaan 8 perpustakaan konsortium ataupun perpustakaan terpilih yang ada di seluruh Malaysia. Okey. Yang kedua, saya akan terangkan nanti ialah tentang blog Perpustakaan Zahbah. Blog Perpustakaan Zahbah ni merupakan perkhidmatan kesedaran semasa ataupun current awareness service, di mana kita akan sentiasa mengemaskini maklumat-maklumat terkini yang berkaitan pengajaran dan pembelajaran untuk kegunaan anda. Jadi mungkin bahan-bahan itu anda boleh ekstrak untuk ataupun anda boleh pilih bahan-bahan yang anda rasakan sesuai untuk kegunaan anda membuat research ataupun membuat assignment nanti. Okey. Okey, jadi sekarang saya akan fokuskan kepada U-Pustaka. Okey, U-Pustaka, kalau kita tengok U ni sebenarnya maksudnya ubiquitous. Okey, ubiquitous. Bukan ular, bukan apa. Jadi ubiquitous ni maksudnya kalau kita tengok, kita translate pada bahasa Malaysia, ubiquitous ni maksudnya kita boleh cari di mana-mana. Maksudnya U-Pustaka ni daripada perkataan lama, itu perpustakaan. Okey, jadi perpustakaan ni kita boleh dapat bahan-bahannya di mana-mana. Maksudnya sekarang kita ada medium seperti handphone, komputer dan sebagainya. Jadi ubiquitous ni maksudnya anda boleh mendapatkan maklumat-maklumat sama ada bahan-bahan bacaan ringan ataupun bahan-bahan ilmiah secara percuma dan boleh dapatkan di mana-mana sahaja. Tak kiralah dalam kereta, dalam bas, di bilik, di asrama ataupun di mana-mana lah. Okey. Seterusnya, untuk kita lihat objektif U-Pustaka. Okey, objektif U-Pustaka dia ada 3 objektif utama kalau kita lihat. Yang pertama ialah perluasan perkhidmatan maklumat. Maksudnya perluasan perkhidmatan maklumat ni boleh diakses dengan menggunakan, macam saya kata awal tadi, kita boleh gunakan portal dan juga jalur lebar dan aplikasi Android ataupun Apple punya iOS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ataupun anda semua boleh mengakses maklumat tu menggunakan komputer ataupun rujuk menggunakan handphone dengan aplikasi percuma yang akan ditawarkan oleh U-Pustaka apabila anda menjadi ahli U-Pustaka. Okey, seterusnya ekosistem yang kedua, ekosistem rangkaian perpustakaan. Okey, ni objektif dia yang kedua. Maksudnya tujuan dia adalah untuk kolaborasi bersama 8 rangkaian perpustakaan. Maksudnya kita, macam saya kata awal tadi,
terdapat 8 perpustakaan yang menyertai konsortium U Pustaka ini, termasuk perpustakaan negara. Jadi perpustakaan yang kalau kita lihat dalam konsortium itu, dia ada perpustakaan negara, perpustakaan negeri yang terpilih, dan perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus ini contohnya macam perpustakaan jabatan. Buat masa sekarang yang ada perpustakaan jabatan yang ada di dalam konsortium perpustakaan U Pustaka ini adalah perpustakaan Intan Bukit Kiara. Perpustakaan Intan ni kalau anda ingin mencari maklumat berkaitan dengan perkhidmatan awam, berkaitan dasar dan sebagainya, anda boleh meminjam buku daripada perpustakaan Intan. Ataupun anda perlukan maklumat berkaitan pendidikan, pedagogi, andragogi dan sebagainya, anda boleh merujuk kepada bahan-bahan yang ada di perpustakaan negeri dan perpustakaan negara Malaysia. Seterusnya, ekosistem ni termasuk juga dengan Pos Malaysia. Pos Malaysia ni maksudnya ada contoh macam anda nak pinjam buku daripada perpustakaan negeri atau perpustakaan negara dan sebagainya. Perkhidmatannya menggunakan perkhidmatan Pos Malaysia, Pos Laju. Jadi buku itu akan diposkan kepada anda, dan apabila cukup tempoh anda kena menghantarkan kembali ke perpustakaan negara, ataupun anda boleh bukan perpustakaan negara, ke perpustakaan yang di mana anda pinjam bahan tersebut. Okey, jadi anda boleh pinjam dan anda kena hantar balik. Ataupun kalau anda berada di Lembah Kelang, anda boleh letakkan di gelongso-gelongso buku terpilih. Maksudnya dia ada kotak-kotak khas untuk menghantarkan buku yang anda pinjam. Jadi buku-buku itu akan diasingkan dan dia akan dihantar kembali kepada perpustakaan yang terpilih. Seterusnya FPX, maksudnya FPX ni perbankan online dan juga Touch and Go. Macam sekarang lah kita ada Touch and Go, e-wallet dan sebagainya. Maksudnya apabila anda pinjam buku, anda kena bayar kos penghantaran dan kos proses. Maksudnya bukannya percuma, jadi anda kena bayar kos penghantaran saja. Okey. Seterusnya untuk objektif yang ketiga ialah perkongsian maklumat. Perkongsian maklumat ni maksudnya dia ada dalam, kalau kita masuk dalam U Pustaka tu, dia ada 24 pengkalan data. Okey, dia ada 24 pengkalan data yang anda boleh akses ataupun anda boleh masuk untuk anda mencari bahan-bahan yang sesuai dengan keperluan anda. Selain daripada bacaan ringan, bahan-bahan ringan, ada juga bahan-bahan akademik yang boleh anda gunakan. Okey, dalam tu juga bukannya bahan-bahan kandungan tempatan, tetapi terdapat juga bahan-bahan daripada negara-negara luar. Seterusnya, komunikasi komuniti dan eratkan hubungan sosial. Dalam tu juga kalau kita masuk dalam U Pustaka, dia ada forum yang boleh kita berkomunikasi antara sesama kita lah, sesama komuniti, dan kita boleh merapatkan hubungan sesama ahli U Pustaka. Jadi secara tak langsung kita punya connection lah dengan kawan-kawan di seluruh Malaysia. Okey, seterusnya kalau kita lihat perkhidmatan ataupun komponen U Pustaka, dia ada 4 komponen utama. Yang pertama, komponen penerbitan web. Okey, komponen penerbitan web ni maksudnya dia ada berita. Dalam tu kita tengok dia ada berita-berita semasa berkaitan dengan perpustakaan konsortium, contoh macam seminar dan sebagainya. Seterusnya, peristiwa. Peristiwanya maksudnya aktiviti-aktiviti yang telah berlaku. Apa-apa aktiviti yang telah berlaku di perpustakaan konsortium ni kita boleh tengok di dalam U Pustaka ni. Seterusnya, pautan suapan berita, berita-berita terkini dan juga pautan ke laman-laman web ataupun portal-portal yang dirasakan sesuai untuk kegunaan anda. Seterusnya, yang kedua, kalau kita tengok komponen yang kedua ialah komponen pengurusan kandungan. Okey, komponen pengurusan kandungan ni kalau kita tengok dia ada ulasan elektronik. Ulasan elektronik ni kalau kita lihat dia lebih kepada ulasan buku. Kalau kita tengok buku-buku tu dia ada ulasannya siapa, apa isi kandungan dia, sesuai untuk siapa pembaca dia, target dia siapa. Dan seterusnya, papan pemuka ataupun layout U Pustaka ni. Okey, kalau anda masuk dalam U Pustaka ni, anda boleh tengok layout dia, anda boleh ubah mengikut kesesuaian. Contoh, adik-adik anda boleh masuk, anda boleh ubah layout tu kepada layout untuk kanak-kanak, atau papan pemuka tu kepada papan pemuka kanak-kanak. Dia ada 3 kategori. Papan pemuka tu kalau kita masuk dalam U Pustaka tu dia ada 3 kategori. Yang pertama, kategori kanak-kanak. Yang kedua, kategori remaja. Dan yang ketiga, kategori dewasa. Dalam setiap kategori itu dia ada bahan-bahan ataupun pautan-pautan yang sesuai dengan tahap umur. Macam untuk kanak-kanak dia ada pautan-pautan berkaitan dengan contoh macam National Geographic, dia ada kartun-kartun yang berkaitan dengan
kartun-kartun yang berkaitan dengan bagaimana untuk dia orang belajar membaca, mengira dan sebagainya. Jadi dia sesuai, papan pemuka tu sesuai mengikut tahap umur. Okey, yang ketiga sumber elektronik dan juga ada juga buku-buku audio dalam tu. Jadi sesuailah untuk kalau siapa yang malas nak baca ke, kita nak dengar je, kita buka buku tu dan kita boleh dengar ada orang tolong baca kat kita. Lebih mudahlah kalau anda suka orang baca kat kita, anda malas nak baca, kita dengar orang baca dekat kita. Okey, yang seterusnya yang ketiga, komponen kolaborasi. Okey, komponen kolaborasi ni maksudnya kolaborasi antara 8 perpustakaan konsortium tadilah. Macam saya kata awal tadi. Dalam tu dia ada tanyalah you pustaka. Tanyalah you pustaka tu anda boleh tanya apa-apa soalan yang anda nak tahu. Anda tak faham, anda nak cari bahan dan sebagainya dalam you pustaka tu. Dalam tu dia ada admin ataupun dia ada admin yang akan memberikan ataupun mencadangkan bahan-bahan yang sesuai untuk keperluan anda. Seterusnya anda boleh berbual dengan pakar dalam you pustaka tu, dan juga di dalam you pustaka tu kalau kita tengok komponen kolaborasi tadi, ada juga forum perbincangan. Anda boleh berbincang sesama mungkin dengan warga-warga pendidik dan sebagainya. Macam kita di IPJ ni, kita cari warga-warga pendidik di seluruh Malaysia, kita create group kita. Jadi kita ada satu komuniti yang membolehkan kita berdiskusi atau berdiskusi, saya pun tak pasti dalam bahasa Malaysia. Jadi anda boleh discuss dalam tu dengan lebih mudah. Dan mungkin anda ada connection di seluruh Malaysia. Seterusnya komponen perkhidmatan. Komponen perkhidmatan, kalau kita tengok komponen yang keempat ialah komponen perkhidmatan. Maksudnya macam saya kata awal tadi, dia ada perkhidmatan pinjaman, pemulangan, melibatkan perbankan online, melibatkan Pos Malaysia dan sebagainya. Okay, itu adalah 4 komponen utama di dalam you pustaka. Okey, ini adalah pangkalan data yang ada di dalam you pustaka. Yang ini saya tunjuk contoh dulu sebelum kita masuk laman yang sebenarnya nanti. Okay, jadi saya tunjuk contoh. Yang pertama ialah Bernama Library and Infolink Service BLIS. Okey, ini adalah web ataupun portal bernama. Jadi kalau untuk orang awam kita tak boleh masuk dalam portal ni kecuali kita menjadi ahli you pustaka. Okey, kalau anda menjadi ahli you pustaka, anda boleh masuk dalam bernama link Library and Infolink Service ni dan anda boleh mencari bahan-bahan mengikut keperluan anda. Okay, kalau kita lihat dalam tu dia ada infografik, dia ada poster, dia ada berita-berita, dan berita-berita itu anda boleh sort ataupun anda boleh susun atau cari mengikut keperluan anda. Contohnya pendidikan awal kanak-kanak. Okay, kalau ada type pendidikan awal kanak-kanak, dia akan keluar senarai berita yang pernah dikeluarkan oleh bernama berkaitan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi mudahlah anda nak cari bahan untuk yang berkaitan dengan kursus anda. Okay, itu yang pertama, BLIS. Yang kedua, EBSCO-Host. EBSCO-Host ni dia ada EBSCO, kalau kita lihat dia ni, maksud EBSCO-Host tu EBSCO Premier Library Package. Okay, yang ni kita boleh pinjam atau baca buku-buku secara maya. Okay, jadi anda boleh pilih buku-buku secara maya. Buku-buku ni kebanyakannya adalah buku-buku dari luar negara. Mungkin anda boleh cari buku-buku yang berkaitan dengan anda. Dalam ni ada juga bahan bacaan ringan dan juga bahan bacaan akademik. Contoh macam ni, kita tengok ni buku Yourself, Change Your Life Forever. Ini adalah buku motivasi. Mungkin kadang-kadang anda rasa nak motivate diri anda ataupun anda nak share bahan bacaan ni kepada ahli keluarga terdekat ataupun kawan-kawan anda berkaitan dengan motivasi, anda mungkin boleh cadangkan buku ni. Contohlah, ini buku yang saya sempat capture untuk nak tunjuk kepada anda semua. Seterusnya Zinio. Zinio ni adalah pengkalan data e-majalah. Maksudnya dalam ni kalau kita tengok dia banyak bahan-bahan ataupun majalah-majalah luar negara. Kalau majalah-majalah dalam negara tak ada, dia banyak bahan-bahan ataupun bahan majalah dan majalah daripada luar negara. Selain daripada anda mengakses ataupun mendapatkan ataupun membaca bahan ini dan menggunakan komputer, anda juga boleh membaca bahan-bahan majalah ini menggunakan telefon anda, telefon pintar anda. Ini adalah Zinio. Yang seterusnya Overdrive. Overdrive pun sama juga konsep dia. Konsep dia, kita cari buku, dia konsep dia macam perpustakaan juga. Kita cari buku dalam portal ni.
Lepas tu kita boleh pinjam buku ni, tapi sebelum tu anda kena jadi ahli dulu, ahli pustaka. Okey, jadi selepas anda pinjam buku tu, anda cari buku tu, anda boleh pinjam buku tu, dan buku tu dia ada tempoh pinjaman dia. Sama juga macam anda pinjam buku di perpustakaan, ya perpustakaan konvensional biasalah. Okey, jadi anda boleh pinjam buku tu, dan apabila cukup tempoh, bahan tak ada dalam anda punya PC ataupun dalam handphone anda. Dia consider buku tu dah dipulangkan. Jadi dalam satu masa buku tu mungkin ada 2 naskah ataupun 3 naskah saja secara online. Jadi dalam satu masa 3 orang saja boleh pinjam. Dia konsep dia sama macam perpustakaan. Dia tak ada banyak, contoh macam satu tajuk macam kita tengok sekarang ni, Cold War, buku tentang perang dingin, dia tak ada sampai beratus orang boleh pinjam dalam satu masa. Dia mungkin dalam satu masa 3 orang. Jadi kalau anda nak, anda kena booking dulu. Okay, anda kena booking dulu. Apabila tamat tempoh, buku tu akan masuk ke dalam kotak booking anda. Jadi nanti saya akan tunjuk nanti. Seterusnya ELIP ni e-Central lah, ini Perpustakaan Negara Malaysia ni, Perpustakaan Negara Malaysia punya. Kalau kita tengok dalam ni, ELIP ni selain daripada menggunakan komputer, anda juga boleh menggunakan handphone juga. Sini banyak buku-buku tempatan. Jadi anda boleh cari sama ada mencari menggunakan subjek ataupun judul buku tu. Anda cari tajuk, anda boleh cari subjek ataupun judul. Okey, ini contoh aplikasi telefon pintar lah, saya tunjuk kat anda. Okey, yang ni pertama aplikasi Play Store. Okey, aplikasi Play Store. Anda boleh dapatkan di Play Store ataupun di Android, iOS punya ni aplikasi apps. Yang pertama ialah PNM e-reader. PNM e-reader macam inilah, anda boleh tengok dia punya view nanti. Anda boleh masuk tajuk dia di dalam handphone anda, dalam telefon pintar anda boleh tengok. Okey, tajuk dia akan keluar buku-buku, ataupun anda boleh ikut kategori subjek dia. Contoh macam ni, subjek apa, kesusasteraan dan sebagainya lah. Anda klik ni dan keluarlah senarai-senarai buku ni. Contoh sekarang saya tengok buku buat duit dengan blog. Ini contoh dia, dia punya paparan dia macam ni lah. Dia bukannya dalam bentuk PDF, dia akan ikut kesesuaian saiz kita punya telefon pintar. Jadi mudahlah untuk kita baca. Ini buku yang saya pinjam. Saya pinjam 2 buku, buat duit dengan YouTube dengan intelligent and learning issue. Ni isu-isu berkaitan pembelajaran lah, macam mana ni. Jadi dia punya layout dia, kalau anda tengok macam ni lah layout dia. Prakata dia akan ikut kesesuaian kita punya handphone ataupun komputer. Bukan handphone ataupun telefon pintar kita. Yang ni dalam yang ni paparan ni adalah dalam bentuk telefon pintar. Kalau dalam bentuk PDF, kalau anda tengok dalam bentuk PDF, kerana dia kompres, kita tak boleh baca, dia kecil. Kita kena zoom apa. Yang ni dia akan automatik sesuai dengan kita punya telefon pintar. Okey, yang ni Libby ataupun Overdrive. Ni banyak buku-buku luar negara lah. Anda klik lah tajuk buku apa yang sama juga macam tadi. Boleh pilih buku-buku yang anda nak. Contoh, kejap saya try buka. Kalau boleh buka lah. Kalau internet kita okey, saya cuba buka. Sebentar. Libby. Ini contoh dia, buku-buku. Tapi saya dah download dulu lah. Saya kena install di komputer. Di handphone. Okay, jadi bahan-bahan tu sama juga, kita boleh pinjam dan kita boleh baca. Tengok, dia susun. Kalau kita tengok dalam ni, dia susun nampak. Dia tak pergi ikut PDF, dia ikut kita punya size, kita punya telefon pintar. Dan seterusnya, Oakby Buffet. Kalau kita tengok Oakby Buffet ni, dalam ni dia ada majalah akhbar secara penuh lah. Jadi anda tak perlulah beli surat khabar ataupun majalah. Dan kita boleh tengok juga keluaran-keluaran sebelumnya. Okay, jadi kalau kita langgan, kadang-kadang kita nak langgan majalah akhbar saja untuk sebulan. Untuk sebulan kita kena bayar RM13.90. Kalau orang Kedah kata RM13.09. Jadi kalau anda menjadi ahli pustaka, kalau anda jadi ahli pustaka, anda boleh unlimited lah, full unlimited access. Anda boleh rujuk semua bahan-bahan ni
dan arkib-arkib sebelum ni dengan percuma kalau anda jadi ahli pustaka. Kalau tidak, anda kena bayar beratus-ratus ni sebab banyak buku-buku. Tengok ni dia ada akhbar, dia ada buku majalah-majalah wanita, Dara, saya tak orang nampak ni, wanita, tudung pun ni, gambar tudung. Okey, seterusnya lifestyle, gaya hidup. Dia ada majalah URTV, majalah pancing, libur dan sebagainya. Majalah home and decoration, ni contoh macam Impiana, Laman, majalah tentang hiasan dalaman, home ni, masak-masak, sihat, saji apa. Selain daripada keluaran terkini, anda juga boleh mengakses keluaran-keluaran sebelum ni. Dan untuk lelaki adalah majalah-majalah bina badan ke apa, saya tak pasti. Ni make up jadi orang Korea. Mungkinlah, saya pun tak tengok lagi. Okey, ni buku pun ada selain bina majalah, ada juga buku-buku terkini. Okey, yang ni saya akan tunjukkan nanti. Okey, pautan untuk kayu pustaka. Ini pautan dia, https://u-library.government.my, ataupun anda pergi ke Google, anda type U-Pustaka je. Dia akan bagi link nanti. Okey. Pergi ke Google, type U-Pustaka. Ini kaedah paling mudah lah, ini shortcut dia. Okey, dah selesai U-Pustaka, sekarang saya akan masuk ke blog Perpustakaan Zakbar. Okey, untuk blog Perpustakaan Zakbar, kalau tengok ini contoh blog Perpustakaan Zakbar. Okey, dalam blog Perpustakaan Zakbar ni, dia ada maklumat berkaitan dengan infografik. Infografik ni ialah bahan-bahan yang mungkin sesuai untuk kegunaan anda lah, sebab kita di sini Perpustakaan Zakbar ni kita fokuskan kepada pelajar dan pensyarah di IPG seluruh Malaysia. Jadi bahan-bahan infografik itu kita pilih berdasarkan kesesuaian dengan pelajar dan pensyarah di seluruh IPG. Okey, jadi untuk infografik ni dia banyak maklumat-maklumat berkaitan dengan info-info terkini. Okey, yang kedua informasi. Informasi ni kebanyakannya kalau anda tengok dia berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran. Sama juga dengan Keratan Akhbar. Kita akan cuba kemaskini. Buat masa ni setiap minggu kita sentiasa kemaskini akhbar-akhbar, keratan-keratan akhbar berkaitan dengan pendidikan, berkaitan sekolah, berkaitan guru dan sebagainya. Dan seterusnya mutiara kata. Mutiara kata ni adalah kata-kata hikmat. Kalau tengok di sini dia ada mutiara kata. Tengok di sini. Mutiara kata ni adalah kata-kata hikmat tokoh-tokoh berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Seterusnya rencana dan laporan khas, rujukan atas talian. Yang ini kita akan bagi dalam ni. Kalau anda klik di rujukan atas talian ni, dia ada pautan-pautan ke laman-laman yang menyediakan perkhidmatan bahan-bahan bacaan secara online secara percuma. Contohnya macam buku, majalah, kajian-kajian, research dan sebagainya. Dan ada juga dalam tu kita sertakan juga rujukan-rujukan ataupun pautan-pautan berkaitan dengan jurnal-jurnal yang mungkin anda boleh tengoklah untuk anda buat assignment nanti. Selain daripada itu, untuk tambahan ada juga jurnal-jurnal dan juga bahan-bahan bacaan. Kalau kita tengok dalam rujukan atas talian ni berkaitan dengan bahan-bahan bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Seterusnya sekitar perpustakaan ini adalah aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Perpustakaan Zakbar. Okey, untuk pautan blog perpustakaan, pautannya dia punya ni http pustakaipgktb.blogspot.com. Okey, ini adalah pautan dia. Ataupun kalau nak mudah ada type ya Pustaka IPG-KTB di Google dan dia akan terus keluar ke pautan blog pusat sumber. Okey, jadi sekarang saya dah terangkan sedikit secara asas tentang blog yang kita akan tentang pautan ataupun maklumat-maklumat maya yang maklumat-maklumat maya untuk kegunaan anda mencari bahan-bahan untuk pembelajaran anda. Jadi sekarang saya akan tunjuk contoh dia dalam web. Okey, sekejap. Okey, yang ni U-Pustaka saya kata awal tadi. Okey, saya sambung. Saya anggap anda semua dapat apa yang saya kongsi tadi. Jadi sekarang kita masuk ke portal U-Pustaka. Macam saya kata awal tadi, anda boleh terus type di Google, type U-Pustaka sahaja. Dia akan keluarlah portal ni. Okey, untuk U-Pustaka kalau tengok dia ada
beberapa button lah atau beberapa butang di sini ya, drop down menu. Okey, ini adalah perpustakaan konsortium lah. Kalau kita tengok Perpustakaan Kuala Lumpur, Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, Negeri Sabah, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor, Negeri Pahang, Intan yang saya kata awal tadi, dan Pustaka Negeri Sarawak, dan satu lagi Perpustakaan Negara lah. Okey, jadi ada 8 konsortium dalam ni. Okey, dalam kalau anda masuk dalam portal Pustaka ni, macam ni lah dia punya paparan dia. Dia punya profil dia. Dalam profil ni dia ada latar belakang Pustaka ni. Latar belakang ni maksudnya sejak bila Pustaka ni ditubuhkan, bagaimana idea macam mana siapa perancang penubuhan Pustaka dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Pustaka ni sebenarnya adalah inisiatif lah daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, lepas tu Perpustakaan Negara Malaysia, Mampu dan beberapa agensi lain lah. Jadi diorang merasakan tentang pentingnya untuk kita berkongsi, pentingnya lah untuk kerajaan berkongsi ataupun memberi maklumat kepada masyarakat, sebab kita tengok sekarang masyarakat ni dia banyak terdedah kepada maklumat-maklumat yang orang kata macam mana, lebih kepada hiburan, contoh macam Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi jabatan-jabatan ni dia orang merasakan penting untuk diwujudkan Pustaka ni. Jadi masyarakat boleh mencarilah bahan-bahan yang lebih akademik dalam ni secara percuma. Okey. Seterusnya dalam ni ada bilik berita, Cube Info. Ni lokasi gelongsor buku di mana kita nak hantar buku yang kita pinjam, statistik. Ini seterusnya panduan dan polisi, perkhidmatan pendaftaran nak daftar jadi ahli. Ini pengkalan data, carian, one search dan peta laman. Okey. Ini dia punya pengumuman lah, dia punya suapan berita. Novel coronavirus, artikel surat khabar dan majalah berita, infografik terpilih dari pelbagai portal rasmi dan serta sumber-sumber rujukan pengkalan data dan luar negara. Sila klik sini untuk buat turun kepilan dokumen. Kita klik lah kalau kita nak tengok dokumen. Ini adalah antara perkhidmatan Pustaka. Ini adalah Current Awareness Service Pustaka. Ini bahan-bahan ataupun keratan akhbar berkaitan COVID-19. Semua boleh tengok. Okey, ini salah satu perkhidmatan dia kalau tengok. Okey, ini dia punya poster-poster aktiviti terkini. Contoh 19 hari bulan ni ada bacaan kegemaran saya oleh Tan Nusya Shanmuganathan. Okey, contoh-contoh lah. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita klik lah. Okey, jadi sekarang kalau anda nak akses bengkalan data ni secara percuma, anda kena jadi ahli. Anda kena daftar sebagai ahli. Okey, jadi kalau daftar sebagai ahli, inilah tempat daftar dia. Okey, contoh saya anda daftar sebagai ahli, anda tak jadi ahli lagi. Okey, klik daftar ahli. Okey, pendaftaran keahlian. Pertama sekali, okey. Anda kliklah yang mana sesuai dengan anda. Okey, yang ini saya pemegang MyCard, MyKit atau MyPR. Lepas tu, saya kena pastikan alamat email saya ni. Okey, daftar sekarang. Okey, daftar. Masukkan nombor IC, nama penuh dan ini captcha dia nak pastikan kita manusia lah, bukannya robot yang masukkan maklumat ni. Jadi masuk IC, nama penuh, lepas tu masuk captcha, lepas tu dia akan semak akaun sama ada kita punya akaun dah wujud ataupun belum. Jika dah wujud, anda terus boleh masuk lah. Mungkin sebelum ni anda pernah daftar tapi anda terlupa. Tapi kalau anda belum daftar lagi, anda kena, sebab saya dah daftar lah, kalau saya masuk pun dia akan keluar saya punya ni lah, akaun. Jadi kalau anda belum daftar, anda akan masuk nombor IC, nama penuh dan captcha ni. Selepas anda tekan semak akaun ni, dia akan bagi satu borang
yang anda kena isi. Anda kena isi borang secara maya tu, anda kena isi maklumat-maklumat anda, maklumat peribadi anda, dan seterusnya anda akan hantar, anda akan email, anda kena tekan button send tu, dan maklumat dia akan bagi password tu ke dalam email anda. Selepas anda dapat password tu, anda boleh terus masuk ke dalam portal U-Pustaka ni. Okay, sekarang contoh macam saya dah jadi ahli. Okay, saya dah jadi ahli, saya log masuk je lah. Okay. Okay, baiklah. Sekarang saya dah masuk ke dalam portal U-Pustaka ni sebagai ahli, ahli U-Pustaka. Okay, jadi kalau anda lihat paparan ahli dengan paparan asal tadi, yang sebelum saya menjadi ahli tadi, paparan untuk pengguna luar, sama kalau kita tengok. Okay, kita tengok dia punya paparan sama. Okay, dia ada pautan pintas, ada perkongsian sumber. Cuma hari ini saya akan tekankan untuk anda ialah berkenaan dengan pengkalan data yang boleh diakses oleh anda dan juga papan pemuka ahli pustaka ni. Okey, tadi kalau kita masuk sebagai pengguna biasa sebelum kita menjadi ahli tadi, sekarang saya dah login sebagai ahli. Papan pemuka ni dia tak appear, kita tak boleh tengok papan pemuka ni, tapi setelah anda masuk sebagai ahli, anda boleh tengok papan pemuka ahli pustaka ni, atau dalam bahasa Inggerisnya dashboard. Okey, papan pemuka ni dia berbeza dengan yang pengkalan data ni. Okey, kalau kita tengok pengkalan data ni dia lebih kepada kita nak akses ataupun kita nak rujuk bahan-bahan secara online, okey, ataupun secara maya. Manakala yang papan pemuka ni, kalau anda lihat nanti, dia lebih kepada aktiviti kita dengan 8 perpustakaan konsortium ataupun 8 perpustakaan yang berdaftar dengan U-Pustaka seperti yang saya cerita semasa awal tadi. Okey, jadi saya buka. Jadi yang papan pemuka ni, konsep dia kita buat pinjaman antara perpustakaan. Buku tu masih buku yang buku betul, bukannya secara maya. Kita pinjam buku daripada perpustakaan konsortium seperti yang saya kata awal tadi. Okey, jadi apabila kita masuk dalam U-Pustaka ni, kita boleh tengoklah buku-buku apa yang telah kita tempah ataupun buku yang telah dihantar oleh perpustakaan konsortium tu. Okey, ni saya punya, kalau anda lihat, ini saya punya papan pemuka lah, ataupun dashboard saya. Dia ada pemberitahuan, peringatan, jejak penghantaran. Jejak penghantaran ni kita boleh tengoklah sama ada buku kita, di mana buku kita berada sekarang. Sama ada sedang diproses di perpustakaan konsortium ataupun sedang dalam peringkat pos, di pos Malaysia dan sebagainya. Dan ini kita boleh tengok transaksi saya. Transaksi ni kita boleh tengoklah, kita boleh kemas kini profil kita, maklumat-maklumat peribadi kita. Okey, lepas tu senarai tempahan kita boleh tengoklah semua. Okey, jadi yang ni saya tunjuk secara ringkas sebab kita masa pun suntuk. Jadi saya akan tunjuk yang ni peringatan. Peringatan ni kita boleh tengok buku apa yang ni saya dah pilih buku. Saya cari buku dan saya pilih buku ni, tapi saya belum tempah lagi untuk pinjaman daripada perpustakaan konsortium tu. Okey, jadi kalau kita lihat dalam ni saya dah tempah 3 buah buku. Pertama, ilmu pendidikan untuk KPLI, psikologi pendidikan dan pedagogi, ni tajuk dia, yang ditulis oleh Muk Sun Sam. Okey, lokasi buku ni ialah di Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, yang kedua Disentuh Hidayat oleh Tarikuddin Haji Hassan. Yang ketiga Pendidikan Prasekolah oleh Kamisah Sharif. Okey, kalau kita tengok buku Pendidikan Prasekolah oleh Kamisah Sharif ni, okey, lokasi dia ada di Perpustakaan Negara, Perpustakaan Negeri Sabah, okay, Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah, Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis. Okay, dia ada banyak lokasi. Jadi apabila kita mohon nanti, kita pilih judul buku. Contoh saya pilih judul buku ni nanti, salah satu perpustakaan konsortium ni akan bagi feedback kepada saya dan dia akan beritahulah sama ada buku tu ada dalam simpanan ataupun tidak. Okey. Okey, adakah anda pasti? Okey. Jadi kita boleh, apabila kita bersetuju untuk tempah buku itu,
Jadi apabila kita bersetuju untuk tempah buku itu akan dihantar ke alamat kita dan kita terpaksa membayar kos penghantaran untuk buku berkenaan. Contoh dia lah, penghantaran daripada Perpustakaan Negeri Sabah. Ini saya dah tempah ni, nanti dia akan hantar lah. Dia akan kontak nanti saya, sebab maklumat peribadi saya semua ada, nombor telefon semua ada. Okey, macam ni untuk tempahan B200, status tempahan baru, tarikh tempahan 1898. Okey, terima kasih atas tempahan. Pihak perpustakaan akan memberi maklum balas dalam tempoh 2 hari bekerja. Selepas itu anda boleh memilih untuk menggunakan khidmat penghantaran atau saya boleh mengambil sendiri bahan tempahan itu di perpustakaan. Itu kalau saya nak lah. Tapi sekarang saya batalkanlah tempahan sebab yang ni saya nak tunjuk contoh kepada anda. Okey. Okay, jadi saya batalkan kembali tempahan ini. Tapi kalau saya tak batalkan, consider buku itu saya dah tempah dan buku itu akan dihantar daripada Perpustakaan Awam Negeri Sabah. Okay, itu untuk ni lah saya punya papan pemuka tadi. Okay, jadi untuk papan pemuka ni, okay, kalau kita nak cari bahan, kita buat macam ni lah. Kita akan, contoh saya nak cari buku, saya masuk pendidikan, saya buat carian. Jadi buku tu kita boleh pilih dan tempah. Apabila kita tempah, dia akan masuk ke dalam kita punya papan pemuka tadi. Ini contohlah buku-buku yang saya boleh tempah. Tapi dalam satu masa saya boleh tempah untuk 3 saja. Okey, contoh saya ambil pendidik dan pendidikan oleh Atan Long. Selebihnya kita boleh tengoklah Atan Long, bahasa Malaysia, buku ni dalam format bahasa Malaysia dan dalam format buku dan ditulis dalam bahasa Malaysia. Okey, nampaknya line internet kita tak berapa ni cantik. Jadi macam itulah dia punya proses. Okey, macam ni. Okey. Kita masukkan ke dalam bakul. Okey, sekarang dia ada di Perpustakaan Negeri Sabah, Perpustakaan Awam Terengganu, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Untuk makluman anda semua, universiti ni, Perpustakaan Universiti dia tidak termasuk dalam konsortium. Jadi dia tidak boleh post buku itu kepada alamat yang telah kita daftarkan di dalam U-Pustaka. Jadi buku itu, contoh macam ni, buku ini hanya boleh dipinjam melalui perpustakaan. Jadi kita kena pergi ke perpustakaan itu dan buat pinjaman. Ataupun kita buat pinjaman antara perpustakaan. Okey. Nampak, kalau universiti punya, kita kena ke perpustakaan berkenaan. Dia tak boleh post sebab dia tak termasuk dalam konsortium. Okey. Kalau nak pinjam, nak suruh dia orang hantar, nak minta dia orang post, perpustakaan berkenaan post buku itu, kita klik lah, kita tengok Perpustakaan Negeri Sabah ada, Perbadangan Perpustakaan Awam. Jadi kita masukkan judul ke dalam bakul saya. Tapi saya rasa tak boleh masuk kot sebab tadi saya punya buku ada 3. Sekejap, kita tengok sama ada boleh masuk atau tidak. Boleh. Okey, sekarang pendidik dan pendidikan. Okey. Pendidik dan pendidikan atau long. Ni kalau saya nak tempah, saya klik je lah nanti. Saya klik, saya minta dia orang hantar. Okey, itu contoh untuk pinjaman buku biasa, buku bacaan dan bukannya buku secara maya. Itu dalam dashboard. Okey, seterusnya saya nak tunjuk kepada anda. Sebentar. Okey, tadi saya dah tunjuk yang papan pemuka ahli pustaka. Jadi untuk hari ini saya akan fokuskan pada papan pemuka ahli pustaka dengan pengkalan data. Untuk maklumat lebih lanjut berkenaan pustaka, nanti jika anda berminat untuk mengikuti kursus pustaka, anda boleh datang ke Perpustakaan Sabah di IPG Tunku Bainun dan boleh berhubung dengan ketua unit saya, Tuan Haji Muhammad Daria, ataupun berhubung dengan saya sendiri, Huzairul, atau ahli-ahli petugas-petugas di Perpustakaan Sabah di sini. Okey, kita tengok ni, dia ada pengkalan data. Okey, sebelum tu dia ada, sebelum saya lupa, pautan macam saya cerita awal tadi, untuk paparan U-Pustaka ni, dia ada paparan untuk, ada tiga jenis paparan. Yang pertama, remaja, yang kedua, kanak-kanak, dan yang ketiga, dewasa.
Okey, paparan yang anda tengok sekarang ni ini adalah paparan untuk biasalah untuk dewasa. Okey, dia punya view dia. Okey, jadi sekarang kalau kita nak tengok paparan untuk kanak-kanak, ni sudut kanak-kanak. Tapi kalau saya nak masuk kanak-kanak, saya kena masuk balik ke login balik dan gunakan ID pengguna sebagai KitGuess 1 dan kata laluan library, ataupun KitGuess 2, KitGuess 3 dengan menggunakan kata laluan library. Jadi dia punya paparan akan jadi macam ni lah. Dia tak sama dengan paparan asal tadi. Nampak dia lain Jadi kalau kanak-kanak dia banyak ni lah interaktif yang bersesuaian dengan umur kanak-kanak. Ada NASA, ada video, ada Animal Planet. Jadi benda ni boleh diakses secara percuma. Jadi sesuai lah kalau nak berkongsi dengan saudara mara ataupun kalau kita ada adik dan sebagainya. Okey. Ni ada bermain, buat patung, mewarna ABC dan sebagainya lah, yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Contoh okey. Saya kembali kepada utama. Bentar. Dan untuk remaja pun dia punya ni sama juga. Dan dia sesuai untuk remaja punya ni lah. Tapi saya tak masuk lah. Kalau anda nak masuk ni, anda kena masuk sebagai menggunakan ID pengguna yang diberikan dan kata laluan yang diberikan. Ni untuk remaja. Bahan-bahan dia sesuai untuk remaja lah. Okey. Okey, baik. Jadi sekarang saya akan tunjukkan kepada anda berkenaan pengkalan data yang ditawarkan oleh U-Pustaka. Okey, ini adalah pengkalan data yang ditawarkan oleh U-Pustaka. Macam saya kata awal tadi, pengkalan data ni dia mengandungi banyak maklumat akademik, research dan sebagainya, ada jurnal yang sesuai untuk anda sebagai pelajar untuk membuat assignment dan sebagainya. Okey, dalam ni kita ada, kalau anda masuk dalam ni dia ada Overdrive, ELO, EBSCOhost, banyak tapi sebelum anda nak masuk tu, dia cara nak masuk dia mudah, tapi proses dia saya nak tunjuk kepada anda, dia ada banyak Mason Chris, Bond, library. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk kepada anda, saya kata anda nak masuk Overdrive ni kan, anda kena baca dulu dia punya penerangan. Contoh macam Overdrive ni, dia mengandungi judul e-buku lah dalam bentuk maya ni, dalam bentuk online, dalam bidang perkara umum daripada penerbit terkemuka yang boleh dipinjam. Maksudnya buku tu kita boleh pinjam tapi secara maya, bukan macam buku yang kita masuk dalam dashboard tadi tu. Buku dan dashboard tu kita pinjam buku daripada perpustakaan. Tapi yang ni buku dalam bentuk maya. Okey, maksudnya buku tu akan kita boleh akses daripada kita punya handphone. Okey, kita boleh tengok di handphone ataupun di PC kita. Okey, kalau kita tengok buat masa sekarang terdapat 4,476 judul e-buku. Okey. 140 judul buku yang ada suara audio dan 98 judul e-buku dia ada read along-nya, dia ada buku dengan audio sekali. Kita boleh baca dan untuk kanak-kanak lah di dalam portal PNM Overdrive. Okey, anda dibenarkan untuk meminjam dalam satu masa sebanyak 2 buah e-buku sahaja untuk tempoh selama seminggu. Okey, kalau kita tengok ni konsep dia sama juga macam kita pinjam buku di perpustakaan. Jadi apabila anda pinjam buku tu, misalnya kata anda pinjam buku tu cukup tempoh, selepas seminggu buku bahan bacaan itu dah tak ada dalam handphone ataupun PC anda, sebab bahan itu dipulangkan kembali, automatik dipulangkan kembali. Okey, pastikan anda telah masang dahulu perisian Adobe Digital Edition. Yang ni kalau anda nak gunakan PC untuk membaca buku. Tapi kalau anda nak guna handphone, anda kena download apps tu daripada Play Store ataupun yang Apple punya tu, kita download software Overdrive ni. Okey. Okey, dia ada beritahu kaedah untuk kita akses bahan tu, sebab setiap satu ni dia akan bagi dia punya login dengan password.
Okey, macam ni. Kepada pengguna umum, sila gunakan kaedah sign in yang dikhaskan untuk menerusi library card number. Sila gunakan mana-mana satu daripada library card number yang disediakan dari EB001 hingga EB999. Anda boleh masuklah dia punya login sama ada menggunakan EB001 sampai EB999. Contohnya EB002, EB003, EB777 sehingga 999. EB1000 tak boleh lah, dia sampai 999 saja. Ataupun anda boleh gunakan juga login number daripada PNM 001 hingga PNM 999. Maksudnya PNM 001, 003, 008 sehingga 999. Boleh dia minta sebab setiap kali kita nak masuk, tahap dia punya kaedah akses dia berbeza untuk setiap satu portal tu. Contoh macam law ni, law ni dia kena masuk apa benda, dia punya password dia tu. Setiap satu dia ada berbeza. Kita tengok panduan akses, nak masuk kita kena masuk panduan akses dia akan bagi contoh macam BLIS ni, akses seluruh negara, password dia punya password upustaka 01 hingga upustaka 05 atau mylib 10 hingga mylib 30. okey, password pun digunakan password yang sama seperti kita login. Kalau kita login upustaka 01, kita kena masuk password dia juga upustaka 01. Berikut ni lah, kalau U pustaka U huruf besar, kita kena buat U huruf besar jugalah. Okey, ni untuk masuk BLIS ni tadi, Perpustakaan dan Perkhidmatan Infolink bernama. Okey, dia punya login dia. Jadi kalau setiap kali anda nak masuk, anda baca dulu apa sama ada benda tu sesuai ataupun tidak dengan keperluan anda. Jangan terus masuk semua, sebab nanti takut information overload. Jadi banyak sangat informasi, anda tak tahu nak pilih yang mana. Jadi anda baca dulu setiap satu sama ada itu sesuai ataupun tidak untuk keperluan anda. Okey, contoh macam ni. Dia pun ada juga keterangan lanjut di sini, step by step punya kaedah apa benda bekalan data ni, apa dia yang ada. Kita tengok dalam ni, antara maklumat dan jumlah artikel terkandung dalam bernama ni, berita nasional ni adalah seperti berikut: 4 juta lebih kot bahan berita semasa dan akhir, berita antarabangsa 9,000 teks ucapan pemimpin utama negara. Terlalu banyak bahan-bahan ni. Itu yang saya kata tadi, anda kena pilih portal mana yang anda nak masuk supaya tidak berlaku information overload. Terlalu banyak informasi, anda tak tahu nak pilih mana, lalas anda apa pun anda tak ambil. Jadi kalau nak mudah, anda baca setiap satu ni dulu sebelum anda masuk. Ni e-lib ni pun sama, e-central ni. E-central ni kita boleh akses daripada PC ataupun handphone. Itu yang pertama. Yang saya kata awal tadi, yang pertama, setiap satu portal tu dia punya password dengan login dia, login ID dia. Dia ada login ID yang unik, login ID dengan password setiap satu portal yang kita nak masuk tu lah, pegalan data tu. Okey, database tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda tengok setiap satu ni juga dia ada tahap akses dia. Okey, jadi kalau kita lihat macam tahap akses ni, akses seluruh negara ni, maksudnya kita boleh akses lah. Kita duduk di mana-mana pun kita boleh akses bahan ni secara percuma apabila kita menjadi ahli upustaka. Okey, kita boleh tengok okey, macam ni. Kita tengok yang kedua ni, yang ILO ni, bahan-bahan berkaitan dengan undang-undang syariah, industrial court, award dan kes-kes di bawah undang-undang persekutuan. Yang ni kalau anda nak akses ataupun anda nak masuk ke dalam bukan laman web, ke dalam pengkalan data ni, anda kena duduk di Perpustakaan Negara Malaysia saja. Tapi anda kena masuk portal Upustaka dulu. Walau macam mana pun anda kena jadi ahli Upustaka dululah. Okay, tapi anda kena duduk di PNM sebab anda kena menggunakan wifi di PNM dan menggunakan server PNM, Perpustakaan Negara Malaysia itu sendiri. Baru anda boleh akses ILO ni. Okay, jadi tak semua bahan yang di dalam ni anda boleh akses, tapi boleh dikatakan kebanyakan bahan dalam ni kita boleh akses lah untuk kegunaan kita, untuk kegunaan rujukan kita macam ni seluruh negara. Kebanyakannya boleh diakses lah, cuma 1-2 je lah yang kita kena duduk di PNM, Perpustakaan Negara Malaysia. Macam ni. Emerald yang first ni kita boleh akses, Emerald Publishing ni. Yang kedua ni buku-buku berkaitan pengurusan social science ni,
daripada tahun 2013 hingga 2017 ni hanya di Perpustakaan Negara Malaysia saja. Okey, Emerald Insight ni pun sama di PNM saja, bahan-bahan berkaitan pengurusan dan engineering, kejuruteraan hanya di PNM saja, dan Perpustakaan Awam Negeri. Yang ni kalau nak pergi juga, nak akses juga, kalau tak mau pergi ke Perpustakaan Negara Malaysia, anda boleh pergi ke Perpustakaan Negeri di mana anda berada. Contoh Perpustakaan Awam, Badan Perpustakaan Awam Negeri Kedah, Sabah dan sebagainya. Okey, jadi pastikan anda laptop ataupun handphone yang anda bawa tu menggunakan server, menggunakan wifi ataupun server di Perpustakaan Negara Malaysia atau Perpustakaan Negeri masing-masing. Okey, kalau anda perlu jugalah bahan yang pengurusan dan engineering ni. Okey, kalau yang PNM tak boleh, kalau yang macam ni bolehlah akses seluruh negara. Okey, yang ni pun elite ni seluruh negara. Kebanyakannya boleh diakses lah, cuma ada 3-4 yang tak boleh diakses di tempat lain selain daripada Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Negeri. Okey, ini Zinio. Zinio ni dia lebih kepada majalah daripada luar negara lah. Banyak majalah-majalah, contoh macam majalah Digital Photo, Reader Digest, Top Gear, PC Magazine, Popular Science, New Science. Okey, banyak. Ni IG Library ni dia lebih kepada bahan-bahan berkaitan ekonomi, politik dan sains sosial. Okey, daripada sains sosial. Okey, ni Mason Crest. Anda boleh tengok setiap satu, sebab kalau saya nak tunjuk satu-satu ni 4 jam kot saya nak cerita kat tuan-tuan, dekat anda semua. Jadi saya cuba ringkaskan kaedah untuk anda masuk tadi. Anda masuk pengkalan masuk portal YouPustaka. Okey, apabila anda masuk portal YouPustaka tadi, dia ada dua kalau kita tengok tadi. Yang pertama, satu yang itulah pautan ke pengkalan data dan sebagainya, dan satu lagi adalah untuk kita punya dashboard. Dashboard tu adalah untuk meminjam buku yang buku bukan secara maya ni daripada perpustakaan-perpustakaan terpilih, manakala yang untuk pengkalan data ni lebih kepada buku secara maya. Okey, buku yang kita boleh tengok secara dalam handphone ataupun dalam kita punya inilah dalam komputer. Ada banyak, terlalu banyak. Yang ni Elcom Digital Library. Tengoklah dia punya apa kandungan e-buku dalam bidang perkara umum. Perkara umum ni mungkin anda boleh tengok, mungkin dia ada maklumat pendidikan. Okey, yang kita boleh tengok. Ini untuk kanak-kanak, sistem e-pembelajaran dalam talian. Ni untuk inilah, mungkin ada yang sesuai yang anda boleh ambil contoh-contoh soalan untuk dibuat untuk di sekolah dan sebagainya. Atau masa anda praktikal nanti anda boleh gunakan bahan-bahan ni. Tapi yang ni hanya boleh diakses di PNM dan di Perpustakaan Awam Negeri saja. Anda kena pergi Perpustakaan Negeri yang berdekatan lah. Okey, dia ada bagi dia punya password dan login number. Ni full A-mark. Ni full A-mark ni kalau kita ni selalunya bayar memang mahal lah, ratus-ratus kot dia punya langganan tu kan. Tapi kalau anda jadi ahli YouPustaka, dia diberikan secara percuma. Okey, tengok full A-mark ni dia ada modul tahun 5, modul UPSR, dia ada latih tubi untuk pelajar-pelajar. Jadi sesuai lah untuk kegunaan adik-adik, jika kita ada adik-adik atau saudara mara yang di peringkat umur ni lah, tahun 5, UPSR, PT3 dan SPM. Okey, yang ni dia beri secara percuma. Sebelum ni kalau kita pernah dengar, dulu pun ada score A. Yang ni pun full A mark ni pun sama juga konsep macam score A, tapi kita dah jadi ahli pustaka, kita tak payah bayar. Jadi kita boleh gunakan secara percuma. Okey, kalau kita tengok full A mark merupakan portal e-pembelajaran interaktif yang dibangunkan oleh Media Prima Berhad bagi menyokong proses pembelajaran di rumah. Okey, menyediakan soalan latihan dan ulang kaji dalam pelbagai subjek yang diajar di sekolah yang menepati format peperiksaan terkini Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia memberikan penekanan kepada soalan-soalan bagi peringkat tahun 5. Okay, dia ada 4 subjek untuk tahun 5. UPSR ada 4 subjek. Pentaksiran tingkatan 3 PT3 ada 6 subjek. Dan SPM ada 4 subjek. Selain capaian kepada kandungan pembelajaran interaktif, pelajar juga boleh berkomunikasi dengan e-tutor. Dia boleh ada inilah communicate dengan tutor ni yang berpengalaman secara langsung. Inilah yang ada pengalaman berkenaan inilah setiap subjek tu, berkongsi idea dan pemikiran dengan rakan sebaya. Dia ada macam forum, mungkin kita boleh interaksi dengan rakan-rakan sebaya kita.
dan juga boleh mendapatkan sisipan akhbar BH, berita hariannya lah, berita harian yang didik, minda, skor di dalam portal ni. Kita boleh tengok apa keluaran sebelum ni lah, keluaran-keluaran yang untuk yang bersesuaian dengan peringkat umur peringkat umur mereka yang mengakses ni. Okey. Okey, tahap akses seluruh negara. Kita klik lah, lepas tu kita boleh masuk lah. Ni pun sama juga, AceLearn ni, iLearn Ace. Okey. Ini dibangunkan oleh Sasbuddy Online. Okey, Sasbuddy Online ni kalau anda pernah tengok dulu, Sasbuddy Online ni dia banyak mengeluarkan buku-buku latih Tobi dulu. Macam Fajar Bakti. Sekarang saya tak pasti sama ada Sasbuddy masih lagi mengeluarkan buku secara manual ni. Tapi dulu Sasbuddy memang dia mengeluarkan buku-buku untuk latih Tobi bagi pelajar-pelajar darjah 1 sampai tingkatan 5. Dia ada buku sains, matematik dan sebagainya lah. Jadi pelajar-pelajar boleh membuat latih Tobi menggunakan buku-buku Sasbuddy ni. Dia sama juga macam Fajar Bakti dan sebagainya lah. Okey, jadi dalam buku ni, dalam iLearn Ace ni, pelajar-pelajar sama juga, dia ada modul-modul dia, pelajar boleh masuk menggunakan dia punya ni lah ID yang diberi tu. Ini contoh ID dia PNM UPSR untuk modul UPSR PNM UPSR 01 hingga 100 dan kata laluan dia 1 2 3 4 5 6 untuk pelajar. Okey, jadi pelajar masuk gunakan password ni 1 2 3 4 5 6. Jadi kita sebagai ibu bapa, okey, kita kena masuk PNM UPSR kalau kita nak pantau lah, kita nak tengok apa yang anak kita buat, dan gunakan password 1111. Ni untuk UPSR. Okey, jadi dia ada modul, dia ada layout untuk pelajar dan juga ibu bapa untuk memantau apa yang anak dia buat lah. Okey. Okey, modul PT3 dan modul SPM sama juga, dia punya kata laluan dan password. Okey, jadi panduan akses dia disediakan. Kita boleh tengok lah. Ini panduan akses dia. Boleh download di App Store pun boleh. App Store ataupun Google Play. Ini lah. User ID semua kita boleh tengok model lengkap. Ini hanya dapat diakses apabila anda menjadi ahli U-Pustaka. Okey. Banyaklah. Jadi saya tunjuk sebahagian untuk anda. Okey. Cara ni anda setiap satu tu anda baca dulu sama ada bahan tu sesuai atau tidak untuk anda buat untuk bahan bacaan anda. Zenio ni majalah. Press Reader, Elip saya sekejap kalau kita tengok. Saya punya handphone lain tak berapa nak ni. Saya tak nak tunjuk kepada ni. Loanet ni. Anda baca dulu dia punya ni. Lepas tu anda tengok tahap akses. Dia punya cara dia, anda baca dia punya apa, sama ada maklumat sesuai untuk anda ataupun tidak. Lepas tu anda tengok tahap akses dia, sama ada anda boleh akses di mana-mana ataupun di perpustakaan terpilih. Yang ketiga, anda tengok dia punya ni lah, password dia, login dan password dia tu. Kena gunakan, setiap satu ni dia berbeza. Okay, cara nak masuk dia nanti sama untuk setiap satu pengkalan data ni. Cara nak masuk dia sama. Okay, cara nak masuk dia, anda cuma klik dia punya ikon di atas ni. Contoh macam, okey, sekarang saya nak masuk Belis ni, bernama library. Saya tunjuk contoh satu saja untuk anda. Yang lain mungkin anda boleh Google atau anda boleh browse sendiri setelah anda menjadi ahli pustaka nanti. Okey, nak masuk, kalau saya nak cari bahan, contoh saya masuk bernama news. Ini berita-berita dalam negeri. Contoh saya nak cari pendidikan. Jadi pendidikan rukun negara perlu terap seawal peringkat tadika. Okey, saya klik. Nampak? No access privilege, sebab saya bukannya staff bernama ataupun saya bukannya ahli pustaka. Jadi saya tak boleh akses di sini. Jadi kalau nak akses, macam saya kata awal tadi, kita kena tengok sebentar. Okay.
kita kena tengok arahan dia. Okey, arahan dia kita kena masuk. Okey, contoh macam ni. Apa dia punya ni? Dia punya login dan password. Tadi saya tak masuk login dan password kan. Jadi kita memang tak boleh buka lah walaupun kita ahli pustaka. Jadi sekarang saya nak masuk sebagai ahli berdaftar pustaka. Jadi kita boleh masuk. Okey, jadi saya nak masuk ni lah MyLib 10 kalau ada. Okey, 10 copy. Password dia kata okey, sekarang dia kata login dengan password adalah sama. Jadi kita boleh pakai upustaka 01 hingga upustaka 05 ataupun MyLib 10 hingga MyLib 30. Jadi sekarang saya nak mudah saya ambil MyLib 10 Saya cuba tengok sekali. Okey, nampak ni. Ni kita kena masuk ni. Okey, saya masuk MyLib 10. Okey, login. Boleh tak? Okey. Jadi saya dah masuk sebagai ahli konsortium lah, sebagai ahli pustaka MyLib, nampak ni. Jadi saya cuba masuk balik bernama news. Okey, saya cari guru contoh. Okey. Contohlah. Dia ada banyak Yang ni dia akan susun mengikut yang terkini. Maksudnya yang terkini 4 anggota polis didakwa rompak guru sebanyak RM8,550 yang dikeluarkan pada 17/8 tahun 2020. Okey, kita boleh tengoklah dia punya berita tarikh bila yang dikeluarkan oleh bernama. Selalunya berita daripada bernama ni sentiasa terkini Dan kalau kita tengok dalam berita harian ataupun dalam utusan Malaysia, New Straits Times dan sebagainya, maklumat tu ada juga di dalam bernama, sama lebih kurang. Contoh ni kita ambil prestasi guru PISMP lepas IPG guru Sembilan. Okey. Prestasi guru PISMP lepas IPG Cemerlang. Okey, yang dikeluarkan pada 11/8 ditulis oleh Samsiah Sahad. Okey, jadi bahan ini anda boleh masukkan petikan ni sebagai apa saya nak cakap? Sebagai inilah kod yang anda boleh gunakan dalam anda punya assignment nanti. Yang ni kalau kita tengok ini kita boleh anggap sebagai bahan akademik lah, bahan yang memang asli, bukannya bahan daripada Wikipedia yang kita tak pasti siapa pengarang dia. Yang ni kita dah pasti pengarangnya. Bahan ini sesuai untuk dibuat bahan rujukan sebab assignment kita. Selain daripada jurnal, akhbar juga kita boleh guna. Mungkin kita boleh ambil sedikit lah, tak semesti jurnal sebab jurnal lebih kepada kajian, tapi bahan ini adalah bahan yang orang kata asli, bahan asli. Kalau kita ambil bahan daripada blog, daripada blog ataupun daripada Facebook, bahan-bahan itu kita tak tahu siapa dia punya penanggungjawab. Jadi bahan itu tak boleh digunakan untuk kita punya assignment ataupun kita punya research dan sebagainya. Tapi kalau bahan-bahan ni mungkin kita boleh ambil sedikit untuk membantu menyokong kita punya assignment nanti. Okey, nampak ni. Jadi kita boleh copy lah, kita paste lah dekat Word tu. Apa yang kita nak lah, kita copy siap. Contoh ni dia ada banyak. Kalau kita tengok ni 9,000 entry lah. Dia baru tunjuk 25 ni. 25 dia ada 9,000 entry. Kali lah 9,532 kali 25. Terlalu banyak lah. Jadi kalau nak cari satu-satu susah. Jadi cara mudah dia anda narrowkan lagi pencarian anda. Contoh ada kecilkan lagi lah. Contoh guru berkualiti ataupun macam pendidikan terlalu banyak, mungkin anda boleh masuk pendidikan awal kanak-kanak dan sebagainya. Okay, jadi anda boleh explore nanti apabila anda menjadi ahli pustaka nanti. Dia ada banyak lah, berita ekonomi. Ini dalam bahasa Inggeris, general news. Infografik. Banyak kita boleh tengok semua. Lepas tu press release, rencana, laporan khas, semua ada dalam ni. Ini laporan khas berkenaan COVID apa semua ni kan. Kita boleh tengok lah. Ini lebih kepada laporan khas. Jadi dia berita biasa, yang ini lebih kepada laporan khas lah. Selalu kita tengok dalam paper, dalam akhbar ada laporan khas. Ini adalah laporan khas yang boleh kita
kita rujuk. Ini adalah untuk, ini saya tunjuk contoh salah satu pengkalan data yang ada di dalam portal ePustaka ni. Dia terlalu banyak, jadi anda kena baca, kena tengok satu-satu lah. List, ada eLib, Press Reader, Zenio kalau anda nak baca majalah, IG Library, Bond, Uni Library. Tapi yang banyak, kalau yang banyak orang akses masuk ePustaka ni, dia orang nak masuk ni lah, Buffet, Ogbi Buffet ni, bacaan tanpa had. Ni kita, macam saya kata awal tadi, dia surat khabar apa semua kita boleh baca secara percuma. Ni, tapi yang ni dia tak ada dalam bentuk PC, dia dalam bentuk handphone, dalam bentuk, kena download dia punya apps dalam Play Store ataupun dalam iOS, dalam Apple Store. Saya tunjuk contoh, kalau boleh buka, saya cuba. Okey, dia macam ni lah, dia punya paparan kalau anda tengok. Okey, paparannya macam ni. Di kanan. Kita boleh pilih bahan-bahan tu. Contoh, saya ambil salah satu contoh. Okay, jadi saya rasa untuk ePustaka ni saya dah ceritakan bagaimana kaedah untuk anda mencari bahan di dalam pengkalan-pengkalan data yang ada di dalam ePustaka ni. Okay. Cuma anda kena ingat, sebelum anda masuk setiap satu ni, sebelum anda klik satu-satu, anda bacalah dulu apa bahan yang ada dalam tu, sama ada sesuai atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, tengok dia punya tahap akses. Dan yang ketiga, tengok apa dia punya password dia. Sebab setiap satu ni dia punya password berbeza. Dan kalau ada ni keterangan lanjut ni, kalau anda nak baca pun boleh baca macam apa yang ada lagi. Dia lebih detail lah dia punya keterangan lanjut ni dan panduan akses ni. Sebab ada setengah tu dia ada keterangan lanjut dan panduan akses. Tapi pastikan anda nak rujuk kalau di mana-mana, pastikan ianya adalah boleh diakses di seluruh negara. Okey. Okey, jadi setakat ni untuk ePustaka. Okey, jadi seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda tentang blog perpustakaan Zagbar. Okey, untuk blog perpustakaan Zagbar ni, dia adalah lebih kepada perkhidmatan kesedaran semasa perpustakaan Zagbar kepada pengguna-pengguna yang terdiri daripada warga pendidik, pelajar IPG, pensyarah, dan mereka yang terlibat dengan bidang pendidikan di seluruh Malaysia lah. Okey, jadi dalam ni kalau kita tengok, macam saya cerita awal tadi, dia ada bahan-bahan berkaitan COVID-19. COVID-19 saya masukkan sebab dia adalah isu semasa sekarang. Jadi saya nak benda ni, kami nak benda ni tetap ada untuk rujukan generasi akan datang. Jadi kami simpanlah COVID-19 ni, kami akan create satu subjek COVID-19 ni untuk rujukan generasi akan datang. Lepas tu infografik ni dia lebih kepada bahan-bahan macam mana saya cakap, bahan-bahan yang terkini, yang bahan-bahan pengetahuan am yang sesuai dirujuk oleh kita lah, oleh anda sebagai pelajar. Seterusnya informasi berkaitan pendidikan dan pembelajaran, pedagogi, andragogi dan sebagainya. Keratan akhbar pun lebih kepada pendidikan, mutiara kata, poster dan sebagainya. Jadi saya tunjuk contoh, kalau COVID, saya klik COVID ni. Okey, dia semua adalah bahan berkaitan COVID-19. Contoh, e-buku popular COVID-19 versi bahasa Melayu dilancarkan. Boleh baca lah.
Okey, sumber dia berita harian online, dan boleh juga kalau kita nak muat turun buku tu. Contoh, saya klik untuk muat turun, lepas tu kita download lah buku tu. Ni untuk kanak-kanak lah, kita nak bagi pendedahan kepada kanak-kanak tentang coronavirus. Apa itu coronavirus? Sebab kadang-kadang dalam bentuk colourful macam ni, ada image kartun dan sebagainya, budak-budak lebih tertarik untuk mengetahui, untuk membacanya dengan lebih lanjut berbanding dengan kalau kita bagi teks saja. Nampak? Ini contoh lah. Apa itu perkataan coronavirus? Jadi budak-budak baca lah. Virus ini sangat ringan, boleh terapung di udara dan sebagainya. Okey, ini satu. Sesi persekolahan. Ini semua yang berkaitan dengan COVID-19. Sesi persekolahan bermula 20 Januari. Sebab ni isu COVID-19 lah ni. COVID-19 program kredit e-penjana. Kita dapat RM50 lah itu, siapa yang masuk yang online punya Touch 'n Go dan sebagainya ni, pay ni. Kolej matrikulasi IPG dibuka semula Ogos dan September depan. Bulan ni lah. Bulan ni dan bulan depan. Okey, ni sebab berita ni keluar bulan Julai. Tapi kita dah compile, dan dia ada juga video. Kalau kita nak tonton, kita boleh baca, dan kita juga boleh tonton video tu. Telah pun bersetuju dengan cadangan daripada Kementerian kita boleh tonton video. Pembukaan semula kolej. Selain daripada image dan teks, kita juga masukkan video yang berkaitan lah. Okay, Ismail Sabri berkata IPG yang akan dibuka semula September ini akan membabitkan 5,000 pelajar baru dan 8,000 pelajar sedia ada. Sumber dia berita harian online. Setiap satu bahan kita akan masukkan sumber ni sebagai bukti lah bahan itu adalah sahih. Okay, ini adalah maklumat yang berkaitan COVID-19. Okay, jadi kita balik yang home tadi. Kalau yang home tadi, dia kalau kita, ini adalah maklumat kesedaran semasa yang mengikut yang terkini lah. Yang terkini kita buat 11 Ogos hari itulah. 11 Ogos tu. Ini maklumat-maklumat berkaitan pendidikan dan sebagainya lah. Mengikut kekinian bahan. Contoh macam ni, video pendidikan. Kita boleh klik. Kita boleh tengok lah setiap satu. Ini masa di parlimen. Antara usaha yang dilaksanakan adalah memperkukuhkan program ijazah sarjana. Lulusan UAC diterima masuk ke IPG, amanat PM, masyarakat perlu biar. Yang ni disusun mengikut kekinian bahan. Itu infografik. Infografik ni bahan-bahan grafik lah. Yang ni kalau kita tengok tadi, yang terkini tadi pun ada, grafik pun ada, sebab saya masukkan di dalam infografik dan informasi dia punya subjek. Jadi kalau kita masuk informasi pun bahan ni ada. Sebab kaedah pencarian manusia ni berbeza-beza. Kadang-kadang dia cari informasi, kadang-kadang dia cari infografik. Jadi benda ni kita boleh kelaskan dia sebagai infografik ataupun informasi. Ini saya kelaskan dia sebagai infografik. Macam ni, pakai pelitup muka, dan anda boleh download. Anda klik ni dan boleh download lah benda ni. Prestasi sosioekonomi mengikut negeri 2019. Negeri mana dia punya pertumbuhan ekonomi, program kredit e-penjana, ni semua kita boleh tengok lah. Ni SOP raya ni lebih kepada pengetahuan pengetahuan umum yang terkini. Okay, lepas tu kita ada informasi, saya kata tadi informasi. Ini pun informasi lah. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ni pengetahuan lah, informasi. Okay. Laporan audit kepada Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Ini lebih kepada informasi dan pendidikan, Kementerian Pendidikan. Lepas tu Kelatan Akhbar ni lebih kepada pendidikan lah. Kalau kita tengok ni banyak kita susun mengikut pendidikan. Masyarakat perlu bijak tapis maklumat, cadang perkenal subjek keusahawanan di sekolah. Dia berkaitan dengan pendidikan, guru, sekolah, pelajar. Semua ada di dalam ni. Semua Kelatan Akhbar tu ada. Pusat sumber SKPB gaya kontemporari. Pendidikan rukun negara perlu diterap seawal peringkat tadika. Dan anda juga boleh cari di sinilah. Kalau anda nak cari bahan-bahan tu, anda boleh klik di sini, dia akan keluarlah buku apa bahan yang kita nak. Okey. Contoh saya cari guru kalau ada.
kita search prestasi guru baharu IPG, perkasa pendidikan guru, lulusan cemerlang diterima guru, ada banyak guru, cadang perkenalan ni. Dalam ni kita adalah perkataan guru dalam ni. Jadi kita, kalau anda nak, anda boleh sesuaikan dengan kaedah pencarian anda. Kita ada mutiara kata yang berkaitan dengan ilmu lah, dengan pendidikan. Macam ni, the capacity to learn is a gift, the ability to learn is a skill, the willingness to learn is a... Ni pun kita boleh download, kita klik dan kita boleh download. Contoh yang kedua ni, Pakcik COVID ni adalah cetusan rasa ataupun sajak daripada pengarah IPG KTB. Pengarah kita lah, pengarah IPG. Sempena masa COVID hari tu, dibuat oleh Encik Saad. Ini pun boleh download, kalau download. Ni mutiara kata. Dia ada mutiara kata dan dia punya, ni lah siapa dia punya yang mengeluarkan mutiara kata tu. Mutiara kata. Lepas tu ada poster, rencana, laporan khas, rujukan atas talian. Rujukan atas talian. Contoh macam buku Islamik percuma format PDF. Kita boleh muat turun lah, kita boleh tengok yang mana yang kita nak. Buku-buku dalam bentuk PDF ni percuma. Anda boleh rujuk secara percuma, tapi buku-buku Islamik lah. Tapi yang ini adalah inisiatif daripada Rumah Fikih Indonesia. Dia share bahan-bahan PDF ni secara percuma. Jadi kita boleh download benda-benda ni. Cara mensucikan najis, ilat hukum, imam tafsir, Imam Bukhari, aurat muslimah, semua ada dalam ni. Secara banyak, terlalu banyak. Ada 324 koleksi buku yang diberikan secara percuma. Lepas tu ada pautan jurnal atas talian. Ini anda boleh rujuk kalau anda nak cari jurnal-jurnal, sebab kita dah susun. Kita dah pilih jurnal-jurnal yang boleh menawarkan bahan secara percuma. Jadi anda boleh akses dalam jurnal ni bahan-bahan secara percuma. Kebanyakannya ada bahan-bahan berkaitan dengan pendidikan yang ni. My Journal, Academia, PDQT Open. Contoh saya buka satu. Kita pilih lah, kita type ni dan kita carilah apa benda tahun bila, tarikh dia, semua. Subjek apa yang kita nak jurnal-jurnal tu. Selain pada jurnal sedia ada yang ada di perpustakaan, contoh macam anda boleh rujuk di perpustakaan Zabah, kita ada satu ruang jurnal, jurnal-jurnal. Anda juga boleh rujuk jurnal secara maya ni lah, secara online. Untuk jurnal-jurnal yang kita tak ada dalam koleksi kita. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, yang ni boleh download. Jadi saya buat dalam Google Drive yang perpustakaan punya. Ini rujukan percuma atas talian. Ini semua boleh tengok lah, anda boleh tengok setiap satu. Bahasa Cina, apa dia, bahasa Tamil, bahasa Arab, semua ada. Pendidikan Islam dan bahasa Arab dan sebagainya. Okey. Ini sekitar perpustakaan ni, aktiviti perpustakaan lah. Kita boleh tengok. Ada contoh macam ucapan Hari Raya Perpustakaan, program Jom Baca yang anda masuk hari tu, yang kita terlibat. Pelbagai lagi lah, anda kena browse lah, anda kena rajin masuk dalam ni. Dan ni ada pautan maya yang kita bagilah. Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Institut Pendidikan Guru, ada link-link yang anda boleh masuk lah, yang kita rasa sesuai untuk rujukan pelajar lah, sesuai untuk rujukan pelajar dan penceramah serta pendidik-pendidik lah. Okay. Jadi kalau kita tengok di sini 7 orang, buat masa ni ada 7 orang sedang mengakses pustaka IPG KTB ni lah masa sekarang. Jadi keseluruhan dia 4,800 sejak daripada bulan Julai hari itulah, kita baru buat bulan Julai. Jadi kalau boleh anda selalu masuklah untuk meninggikan hit statistik pengunjung ni. Okey. Okey, saya rasa setakat tu saja untuk yang kita punya taklimat perpustakaan untuk hari ini. Jadi saya rasa jika anda ada sebarang pertanyaan atau nak tahu lebih lanjut, anda boleh berhubung dengan kami lah di Perpustakaan Zabah. Anda boleh berhubung dengan ketua unit saya, Tun Haji Daria, ataupun berhubung dengan saya sendiri, ataupun dengan staf-staf di Perpustakaan IPG, di Perpustakaan Zabah ni. Okay. Jadi saya rasa setakat tu. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan ni anda boleh aplikasikan dalam inilah, boleh cuba browse benda ni, cuba amalkan benda ni. Jadi saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.